Terima kasih kepada Tuan Haji Azamuddin. Seterusnya pengarah pegawai kanan, tuan-tuan dan puan-puan warga kerja RHDN yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah kita dapat bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal kebajikan. Ya, kita dinaungi oleh para malaikat, didoakan kebaikan kita, dan kita ini menjadi orang yang diampunkan dosanya dengan majlis ilmu, sebab majlis ilmu adalah majlis yang besar. Jadi mudah-mudahan niat kita itu diberikan kebaikan oleh Allah SWT. Jadi apa khabar semua? Ya, salam norma baru ya. Sekarang ni norma baru. Kita ni masih lagi dalam PKPP. Jadi sebab tu tajuk saya ni total lockdown. Ya. Sebagai sejarah. Ya, saya bacalah sebab masa tu saya pun belum ada. Pada 1918 telah berlaku satu pandemik juga di dunia masa itu. Spanish flu namanya. Boleh buka dalam Google, dia ada terangkan. Spanish flu. Orang yang terkena dengan wabak tu dia macam wabak ni. Dia boleh tersentuh, ya, dekat dan semua sekali. Yang terkena lebih kurang 1/3 daripada penduduk dunia. 500 juta, setengah bilion. Bermakna masa itu orang di dalam dunia ni ada 1.5 bilion, 500 juta yang terkena wabak itu. Ya. Mana yang kena wabak tu? Sekarang ni apa nama ni yang ini, apa ni wabak kita ni apa? COVID-19, berapa dah sekarang? Lebih kurang dalam 14 juta tak yang terkena seluruh dunia, ya? Betul? Dia dulu yang cerita 1918 tu, Spanish flu tu, 500 juta yang terkena wabak tu. Kenapa wabak itu begitu tersebar masa itu? Kerana dia selepas Perang Dunia Pertama. Dan masa tu mungkin kita belum ada WhatsApp, belum ada apa zaman itulah. Jadi dia kurang pendedahan dan berlakunya apa nama ni, tentera-tentera daripada negeri-negeri yang berperang masa tu, dia habis perang di balik negeri dia, dan masing-masing tu bawa wabak tu menyebar ke negeri masing-masing. Daripada 500 juta yang kena tu, yang mati sekitar 50 juta. Sekitar 50 hingga 100 juta yang mati kena wabak Spanish flu, ataupun dalam bahasa kita ni sesama Spanyol. Boleh buka dalam Google lah, boleh baca. Saya baca itu. Saya pun tak tahu tu. Saya nak tengok wabak pernah ada tak dulu pada kita tu, saya baca tu. Jadi sekarang ni kita ada belah-belah juta je yang kena seluruh dunia. Yang mati sekitar, kalau tak silap saya 400,000 agaknya sekarang ni. Yang dah mati banyak juga mati tu 600. Sebab dah lama tak tengok John Hopkins. Saya tengok John Hopkins. Dia punya apa ni, dia punya statistik tu kan. Banyak tu juga dah mati tu. Daripada berapa juta tu. Dekat Malaysia 122 yang dah mati. Tapi alhamdulillah, maknanya kita punya pengawalan tu sangat bagus, efektif lah saya rasa kan. Cuma apa yang saya nak cerita ialah pengajarannya. Daripada 500 juta yang kena Spanish flu tu, yang mati sekitar 50 hingga 100 juta yang mati. Dia tulis itu lah, yang disebut dalam sejarah tu. Untuk pengetahuan saudari dan untuk pengertian kita, bahawa yang 50 juta tu kata yang kena tu, kan, mati dah. Yang 500 juta tu pun dah mati juga. Faham ke tak faham ni? Yang tak kena tu pun dah mati juga. Boleh faham tak? Faham tak? Faham tak? Faham ke tak faham saya cakap ni? Faham elok-elok. Jadi maksudnya apa? Semuanya mati. Boleh faham tak? Ada tak lagi orang yang 1918 yang hidup sekarang ni? Adalah mungkin 1-2 orang, sebab saya ada tengok kan dekat Indonesia tu, dia kata umur dia 170.
Mungkinlah ada satu dua orang lah agaknya yang masih hidup tu. Itu pun kalau kita jumpa dia, kita ngeri tengok dia tu. Kalau ada lah orang sekarang 170 umur, kita ngeri tak tengok dia? Tak ngeri? Ngeri kita tengok dia. Itu dah macam mayat hidup, faham tak? Dah 170, baru 95 pun kita ngeri dah tengok. Tak? Faham tak faham saya cakap tu? Tuan-tuan cuba bayangkan kalau 19, 18 tu dia dah hidup, mungkin masa tu umur dia 20 kan. Sekarang ni dah berapa pula? Maknanya 100 lebih umur dia kan. Kalau masih hidup, mengeri kita tu. Sebab lama kalau misalnya, kalau dia pencen, berapa lama bayar pencen dia tu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia jadi kalau dia jadi menteri, berapa lama tu nak nunggu dia? Tu. Faham ke tak faham? Oh, cepat tuan-tuan ni faham. Saya suka ceramah tuan-tuan cepat faham supaya senang kita balik. Faham tak itu? Tuan-tuan, inilah pengajaran yang paling besar. Ada wabak ke tak ada wabak, kita akan mati. Persoalan yang saya nak bawa hari ni adalah total lockdown. Hari tu PKP, tuan-tuan ni tak terasa sangat sebab tuan-tuan ada gaji tiap-tiap bulan. Macam saya terasa sebab saya bukan bekerja yang tiap-tiap bulan dapat gaji macam tu. Ada orang yang sakit tau. Orang meniaga pasar lambak sakit tak? Sakit. Orang yang meniaga pun goreng pisang, dia terasa tau. Orang-orang macam tu terasa. Ada orang yang dibuang kerja, dia tak boleh nak buat apa kan. Dia meniaga misalnya, dia terpaksa buang pekerja. Kalau dia tak buang pekerja, dia orang nunggu gaji, pekerjaan tak boleh buat. Hari tu 3 bulan kita tak boleh buat apa-apa kan. Betul tak? Anak pun tak sekolah. Ni baru naik sekolah kan. Jangan main-main. Itu kesan besar kepada kehidupan orang-orang tertentu. Bagi orang yang kerja kerajaan, mungkin yang kerja syarikat besar, yang kerja, mungkin dia tak berapa rasa sangat. Tapi bagi orang biasa, jangan main-main. Terasa dia. Cuba tuan-tuan bayangkan masa PKP tu, ada orang yang tak ada duit langsung. Dah tak ada duit. Dia ni memang biasa dia rolling kan, kerja pasal lambak tu kan. Meniaga pasal lambak seminggu 3 kali kan. Sekali dapat 100 kan, 200 kan. Dia meniaga. Tiba-tiba tak ada langsung. Pening kepala dia. Soalan saya kepada diri saya dan tuan-tuan, suka tak tuan kalau tuan-tuan misalnya lah berada dalam satu situasi PKP tu, dah lah tak boleh keluar, tak ada apa, duit hanya ada RM1 aja dalam kocek. Suka ke tak suka? Suka ke tak suka? Tak suka. Tak tahan kita, menderita kita. Macam mana muka dia masa tu? Oh, jangan main-main. Jangan main-main. Terasa tau. Terasa dia. Kadang-kadang kan ada orang yang susah kan. Dalam WhatsApp kan ada orang yang beri bantuan, dapat apa ni, beras, orang kasih apa lagi? Minyak, mungkin tepung, gula kan, apa lagi? Telur. Memang kalau orang yang tak ada tu, dia sangat gembira. Tapi saya nak tanya, kalau dapat lah, okey, tepung, beras, gula, telur, minyak, apa lagi orang biasa? Milo, susu. Garam jarang orang bagi, tak bagi garam. Saya nak tanya, itu sudah memadai ke nak menyediakan hidangan di meja? Dah cukup ke? Tak cukup. Mesti ada lada. Mana nak korek lada? Orang tu duduk dekat rumah flat. Dia tak ada lada. Ikan masin, takkan telur dengan apa je. Belum lagi mampu untuk menyediakan satu apa? Satu hidangan untuk keluarga dia. Ini perbandingan. Macam mana muka dia masa tu? Putih ke, hitam ke? Jadi saya nak buat banding kepada tuan-tuan. Bandingan total lockdown. Sebab tu tajuk saya total lockdown. Seperti yang berlaku total lockdown, saya tanya Dr. Hani Hasilah, dia ni doktor pakar dekat Pejabat Kesihatan Keluang. Dia ni lah orang yang bertanggungjawab menjadikan Kampung Ibrahim Majid di Simpang Renggam tu di total lockdown kan. Sebab dia kata bila kita check kat situ, dia terlalu banyak orang kan. Yang apa dia kata, jadi terus telefon pengarah kata kita setuju total lockdown.
Jadi di antara orang-orang yang bertanggungjawab tu kan, dia kata total lockdown yang pertama di Malaysia sejarah tu diuruskan. Betul tak? Supaya jangan merebakkan. Orang kampung tu tak boleh keluar langsung. Tak boleh keluar langsung. Sehingga makanan semua ditaja oleh kerajaan melalui LHDN. Sebab LHDN dah keluarkan duit kan. Tu duit tu bagi. Semua dihantar ke rumah. Itu semua sekali. Sebab orang semua dah tak boleh keluar kan. Semua pampers, budak, susu apa semua sekali. Ketua kampung dia pergi banci, tanya apa semua sekali. Jadi tuan-tuan dan puan, saya sebutkan, tuan-tuan ingat baik-baik. Mari kita baca pagi ni. Kalau tuan-tuan siapa yang ada Al-Quran, sila buka Al-Quran. Surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah ni adalah surah yang sunat dibaca pada hari Jumaat bila imam jadi imam. Rakaat pertama baca surah Jumaat, yang kedua Munafikun, kalau tak mampu baca Sabihis ataupun surah Ghashiyah ini. Rakaat kedua itu sunnah dia. Surah Ghashiyah ni. Saya dulu selalu masa saya kerja jawatan mufti kan, saya selalu semayang dekat Wadi Hana. Wadi Hana tu biasanya Habib Zin tu dia mesti baca Hal Ataka ni. Mari kita tengok sikit ini total lockdown ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghashiyah. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad perihal hari kiamat yang huru-haranya meliputi? Yang saya maksudkan total lockdown ini ialah bila kita mati. Itulah total lockdown. Tak boleh kerja, tak boleh semayang, tak boleh zikir, tak boleh keluar, tak boleh jalan, tak boleh cari duit, tak boleh jumpa orang, tak boleh minta maaf, tak boleh menyesal lagi, tak guna semuanya. That's the real total lockdown. Masa tu macam mana wajah kita? Masa tu cari duit tak boleh, nak bersedekah tak boleh, minta duit ke orang tak boleh. There is nothing have to do. Tak ada yang boleh kita buat. Total lockdown. Jadi lockdown yang kita mula PKP apa? PKP, lepas tu PKPPB, lepas tu PKPPBPP, lepas tu apa lepas ni? Itu pengajaran kepada kita. Seperti pengajaran Spanish flu tu. Dia punya result dia tak kisah yang kena wabak pun mati, yang tak kena wabak pun mati, yang dah mati pun mati. Inilah yang akan kita lalui. Jadi macam mana keadaan kita? Allah Ta'ala sebut wujuhu yawma izin khashi'ah. Maka orang-orang kafir pada hari itu tunduk kerana merasa hina, hitam muka dia, takut menggigil. Bangkit pada hari kiamat. Sebab apa? Seperti orang yang tak ada apa-apa persiapan menghadapi total lockdown ini. Siapa yang ada persiapan masa hari itu? Tak ada orang yang persiapan. Tak ada siapa pun ada persiapan masa itu. Orang yang tak ada persiapan, termangu dia. Dia tak ada simpanan, dia tak ada duit. Sebab dia ingat dia dapat rolling yang biasa. Kan? Dia dapat rolling kehidupan yang biasa. Tiba-tiba bila berlaku PKP, dia terkejut. Semua tutup. Semua tutup. Siapa yang tak ada simpanan? Macam mana dia nak buat? Siapa yang tak ada gaji tetap, macam mana dia nak buat? Tuan-tuan kena ingat yang kerja kerajaan ataupun apa nama ni, agensi-agensi kerajaan ni di Malaysia berapa jumlah ni? Lebih kurang 1.2 juta saja. Faham tak? Yang lain itu adalah pekerja-pekerja biasa, mungkin bekerja di syarikat, mungkin bekerja sendiri, mungkin bekerja kampung, mungkin apa. Dalam 30 juta penduduk kita 1.2 je. Okey, katalah yang bekerja lagi apa, ada lagi 3 juta umpamanya. Yang lain tu macam mana? Sebab itu kita kena ingat wajah jadi hitam tu pada hari kiamat. Seperti orang yang tak ada, orang dia ada simpanan untuk 6 bulan tau, backup hidup dia. Ada orang dia simpanan dia ada setahun. Ada orang simpanan dia sampai 7 keturunan cucu cicit dia. Ada juga orang macam tu. Siapa yang macam tu? Angkat tangan. Payahlah. Tapi ada kat dunia ni, ada. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, apa Allah Ta'ala sebut? Amilatun nasibah. Mereka menjalankan kerja yang berat di dalam neraka. Susah hidup dia. Teruk.
tasla naran hamiyah. Mereka menderita bakaran api neraka yang tak berhenti-henti. Tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum daripada mata air yang menggelegak panasnya, hancur tubuh. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka di situ selain daripada pokok-pokok yang berduri. La yusmin wa la yughni min ju'. Tidak menggemukkan, tak memberikan zat pada badan, dan tidak pula dapat menghilangkan kelaparan sedikit pun. Menderita sentiasa. Namun Allah Ta'ala beritahu, wujuhi yawma izin na'imah. Ada wajah-wajah orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang ada persiapan pada hari itu berseri-seri, bercahaya, terang benderang. Oh, ada. Seperti ada orang kan, dia tak kisah PKP dia, pada dia biasa je. Pada dia hanyalah rehat seketika tu aja. Buat ada orang kan, dia simpanan cukup, hidup dia apa, dia tak ada apa-apa terasa dia. Bagi orang yang tidak, tu kan. Jadi kita ni kalau boleh biarlah wajah berseri pada hari kiamat. Lisa'iha radiyah, berpuas hati dengan balasan amal yang dikerjakannya di dunia. Oh, dia tengok Allah balas semua sekali. Inilah dia tuan-tuan. Seperti soalan saya tadi, saudari, ya, kita masa lockdown ni kalau ada duit dalam kocek RM1 aja, kan kita rasa menderita, betul tak? Menderita kita. Habis hari kiamat macam mana? Menderita tak kalau kita tengok amal kita sikit? Soalan lockdown ini ialah kita pasti akan menghadapi lockdown itu dalam bentuk total, dan dia tidak akan dibuka lagi kecuali kita masuk syurga. Itu kan. Jadi sekarang ni apa kita nak buat? Itu persoalannya. Dan total lockdown ni sudah diberitahu kepada kita. Bila masuk kubur dah tak boleh sedekah. Jadi bila nak sedekah? Sekarang. Suka tak kalau sedekah RM1? Macam mana hati kalau duit dalam kocek ada RM1? Masa tu PKPP, anak nak makan, susu nak siap, rumah nak bayar, apa benda semua sekali. Tapi duit RM1, suka ke tak suka? Tapi berapa yang kita bawa pada hari kiamat, yang kita nak bawa dalam kubur, yang kita nak bangkit hari kiamat, yang waktu itu total lockdown. Sebab itu kalau ada orang yang suka sedekah RM1, tidak bersalah, tak jadi apa pun, okey. Tapi suka tak? Banding kalau misalnya sampai total lockdown, suka tak RM1? Tak suka. Kalau tak suka, begitulah kita di dunia ni. Buatlah urusan. Kan ada orang kan, saya dah cakap dulu banyak kali dah, bila Jumaatnya RM1, Jumaat RM1. Soalan saya, saudari ni macam hari tu Facebook saya punya apa nama ni, status saya nampak banyak dia punya like ni tu, ada 500 lebih tu kan, status pasal HDN. Sebab tu saya pergi HDN kota, saya ada urusan nak tukar apa untuk isi saya tu kan. Jadi tu jumpa kan. Sebab tu saya kata LHDN ni antara tempat yang saya pergi, dia rajin sedekah. Tapi saya nak naikkan semangat tuan-tuan. Kalau kita suka ada banyak duit untuk simpanan kita, waktu kita susah, waktu kita ada hal urusan, tapi suka tak kita mempunyai yang cukup pada hari kiamat? Sebab tu kita harus fikir tu, kita suka kita banyak duit kat dunia ni, suka tak banyak duit akhirat? Kalau suka tuan-tuan, bak kata Ustaz apa ni, Abdul Rani, apa nama? Yang anak saudara ni Aziz ni, siapa? Aduh Suki kan. Dia cakap apa? Jangan simpan duit untuk tua, tapi simpan duit untuk syurga. Wah, dia cakap tu aku pun pening mikir tu apa maksud dia. Dia cakap jangan tuan-tuan simpan duit untuk tua. Untuk tua tuan-tuan Allah akan siapkan, tapi simpan duit untuk syurga. Wah. Ui, macam dia. Tapi bila saya fikir betul juga dia cakap ni. Sebab kalau tuan-tuan sedekah, dia kata Allah akan cukupkan, Allah akan ganti. Tua tuan-tuan ada, jangan bimbang. Tapi kalau RM1 aja, bukan masalah RM1 ni, bukan berdosa tau sedekah RM1 ni. Tapi kita suka ke? Kalau kita banyak duit di dunia ni, kan kita kena suka banyak duit akhirat. Itu daripada sudut sedekah lah. Maksud saya, whatever you could do, you should. Do you understand? Sebelum the total lockdown. Kita ni ada musuh tau, kita ada musuh. Saya bagi satu contoh musuh. Nabi kata apa? Untuk bersedekah ni, kita akan diganggu oleh 70 iblis.
Syaitan ni akan datang 70. Habis satu yang kedua. Bila kita nak sedekah ni ada 70 iblis datang. Jangan nanti kau rugi nanti. Duit kau kurang. Yang itu kita tolak. Masuk lagi iblis yang kedua. Kau nanti anak kau nak sekolah tu. Ini tak lama lagi ni dah sekolah ni. Nak kena pakai emas. Kau nak beli emas ni. Kalau okey. Kita tolak juga tu. 70 iblis tu datang. Dia ganti-ganti. Sebab tu sedekah memang payah. Sebab ada 70 dia punya apa? Oh, tu iblis yang kacau tu. Dah. Jadi kalau siapa dapat sedekah tu, maknanya dia menewaskan 70 iblis. Hebat tu. Itu dalam satu kisah, satu habib tu dia ada anak murid dia tu dengarlah. Dia kata untuk bersedekah ni 70 iblis yang kacau, syaitan yang kacau. Kalau siapa dapat bersedekah tu maknanya dia menewaskan 70. Jadi anak murid dia ni kata, aku memang balik ni nak sedekah, aku nak tewaskan 70 syaitan. Dia pun balik ambil barang pun siap apa semua sekali. Isteri dia pun kata, bang nak buat apa ni semua? Nak bersedekah. Supaya nanti kiamat apa? Jangan bang, ini nanti anak kita nak pakai. Ini kita masih perlu bang, ini jangan. Ini macam mana pula abang nak bagi semua ni? Lama-lama dia pun pening. Setelah dia jumpa balik Habib, saya ni bukan 70 setan. Satu setan pun saya dah tak boleh lawan. Saya ada satu setan yang saya tak boleh lawan. Satu setan. Tuan-tuan, ni bukan sedekah je tau. Apa-apa syaitan ada. Cuba tengok orang nak amal solat duha. Tengok syaitan tercuk dia. Kan 2-3 hari dia dapat syaitan dia tak sempat angkat. Nanti angkat siap sembahyang ni besok-besok lah. Kalau 2-3 hari ni sembahyang. Ni kan. Tinggal. Memang syaitan tak kasih. Dia kacau kita. Dia goda kita. Tapi nanti bila total lockdown, siapa yang akan menghadapi semua tu? Kita. Rupanya kita tak ada simpanan, kita tak ada persiapan, kita tak ada takaful, kita tak ada apa-apa. Itulah hari kiamat. Jadi marilah kita ni duduk fikirkan ayat ini. Kenapa wajah dia berseri-seri? Berpuas hati dengan balasan amal yang diusahakan yang baik yang telah dikerja di dunia. Dia nampak semua, gembira dia. Fi jannatin aliyah, mereka tinggal menetap dalam syurga tempat tinggi kedudukannya, darajatnya. Tu la tasma'u fiha laghiyah. Tidak mendengar di situ sebarang perkataan sia-sia yang memenatkan, yang memeningkan, yang tak ada. Fiha ainun jariyah, dalam syurga itu ada mata air yang mengalir. Fiha sururun marfu'ah, di situ juga ada pelamin hiasan yang tinggi tempatnya. Dulu saya ada cerita ni. Pelamin ada yang daripada emas, ada yang daripada perak, ada yang daripada zabarjat, daripada yakut, daripada marjan, lu'lu', ada yang daripada cahaya dan sebagainya, mengikut kedudukan amalan masing-masing di dunia. Tu di dunia ni amalan kan. Wa akwabum mawdu'ah, padanya ada piala-piala minuman. Piala ni saya buat contoh macam ni kan, ni gini. Tapi kat sana dia tak main kecil macam ni, besar dia pegang gitu. Macam piala, tahu tak piala? Tak pernah tengok piala? Dia minum piala gitu. Bukan kecil-kecil macam ni. Tu standard dia. Kan. Wa namariku masfufah, dan bantal-bantal yang teratur untuk mereka berbaring bersandar, relax, seronok, wa zarabiyu mabsusah, serta hamparan-hamparan yang terbentang, indah, seronok dalam syurga. Dasar dia apa? Dia melalui kehidupan di dunia ni dengan persiapan yang baik, seperti orang yang sentiasa bersiap kalau ada apa-apa terjadi. Dia setakat 5-6 bulan dia steady. Ni sekarang ni kan duit kereta bayar tak sekarang ni? Duit kereta bayar tak? Bayar ke? Kan sekarang ni ada monorail. Apa nama? Monorail. Saya pun tak tahu. Ini tak bayar ni tahu. Orang tak perasan tahu. Sebab dia ingat gaji dia tu macam apa? Macam banyak. Dia terlupa tu. Benda tu tak ditolak. Maknanya bank tak apa? Dia rasa macam duit dia ada tau. Lagi bila mula start balik? Bulan 10. Baru dia teringat, macam mana boleh jadi? Tu. Lepas tu KWSP pun masuk ni kan? KWSP. Ada ambil tak? Tak ada? Sini orang tak ada KWSP Ada? Dia duit banyak jadi dia tak potong ni. Yalah. Tu dia tuan-tuan. Jadi saya cakap semuanya.
Maknanya total lockdown ini kita melihat bagaimana kita pada hari kiamat. Sebab masa tu memang dah tak ada lagi, tak ada usaha, tak boleh dibuat langsung. Tapi orang yang bijak pada hari ini, inilah dia. Kalau sedekah, dia akan sedekah sepuas-puasnya, kan? Kalau berzikir, dia akan berzikir sepuas-puasnya, semampu mungkin. Kalau berselawat, sebanyak-banyak dia berselawat. Sebab dia tahu, dia nak wajah berseri pada hari kiamat, ataupun dia nak muram durjana, merasa diri dia sangat cilaka. Tapi hari ini memang banyak orang buat tak tahu. Dia tak tahu dia akan menghadapi total lockdown. Sebab hari ini kita masih boleh bergerak, akan sampai masa kita dah tak boleh bergerak. Dan kita kena ingat tau, sebagaimana cerita orang yang tiba-tiba je dia kena COVID-19 ni, masuk ICU, seminggu dia meninggal. Kita biasa merasa diri kita masih banyak lagi ruang dan peluang. Sebenarnya kita tak tahu bila dia akan berakhir. Mana ada orang macam yang Johor Bahru tu kan, yang anak dia berapa tu kan, yang meninggal tu kan, apa ni, jemaah tabligh tu kan, umur dia 30 lebih. Mana dia tahu, tiba-tiba je ditinggalkan anak dia, isteri dia. Anak isteri dia pun termangu-mangu, tiba-tiba suami mati COVID-19. Kita ni macam mana? Sebab itu selagi ada masa, mampu bersedekah, sedekah, mampu semayang sunat, semayang sunat, mampu berzikir, berzikir. Tuan-tuan ni bahagian apa? Bahagian apa? Minat apa dalam ibadat? Ambil lah. Minat sedekah, sedekah. Sebab sedekah dia memang simple. Dia sedekah dia tak banyak makan masa. Kalau sembahyang sunat banyak makan masa, zikir banyak makan masa, betul tak? Pergi umrah banyak makan masa. Tapi kalau sedekah tak banyak makan masa. Berapa lama kita masukkan tu? Cap gitu. Berapa lama? Ada 3 minit. Dia cap, settle. Allah settle. Cap, Allah settle kan? Allah settle. Masuk je, dia cap terus masuk dalam akaun Allah Ta'ala. Allah masukkan dengan dia punya dividen, dia punya apa, 700 kali ganda. Cap, settle. Okey, kadang-kadang ada orang dia tak berapa, dia ada sikit-sikit je itu, tapi dia minat zikir. Zikir lah. Zikir. Kan saya ada cerita itu, zikir Ummu Hani. Ingat lagi? Zikir Ummu Hani yang saya cerita itu. Zikir Ummu Hani ni, dia sepupu Rasulullah, adik kepada Sayyidina Ali, namanya Ummu Hani binti Abi Talib. Di Madinah dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah ajarkanlah aku ya Rasulullah amalan yang aku boleh buat sambil duduk-duduk, sambil rehat-rehat aja, boleh tak ya Rasulullah? Ada apa? Rasulullah kata, wahai Ummu Hani, engkau duduk-duduklah, sambil duduk-duduk sebut subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Saya dah cerita itu kan? Dah tak ingat? Tu dia orang ni memang hebat betul. Dia kata 100 sambil duduk kan, subhanallah. Susah tak? Susah tak kan? Rasulullah kata dia punya susunan tu, tak maaf kalau saya tersilap. Subhanallah, kata Nabi, kalau engkau buat 100 kali, itu sama seperti engkau bersedekah 100 ekor unta. 100 ekor unta berapa harga? 1 ekor unta berapa agak? 8,000, 9,000. Katalah 8,000. 8 kali 100? 800,000. Siapa mampu bersedekah 800,000? Engkau sebut alhamdulillah 100 kali, kata Nabi. Itu sama seperti engkau bersedekah 100 ekor kuda berserta dengan peralatan perangnya untuk fisabilillah. 100 ekor kuda. Kuda lagi mahal. Kuda berapa seekor? Tu. Itu 100,000 tu tinggi sangatlah. Mungkin yang 30-40,000. Ada member saya beli 30-40,000. Boleh kan? Katalah kita 40,000. Sebab kuda memang mahal. Kenapa kuda mahal? Dia tak macam lembu apa. Kenapa? Sebab orang buat dia lumba. Sebab tu dia mahal. Kuda lumba namanya. Tahu tak? Buat apa orang lumba? Itu ambil dia punya ekor dia. Itu nombor ekor. Faham tak? Itu. Sebab tu dia mahal. Kalau 40,000 campur dengan peralatan perang dia, panahnya kan, perisainya apa, berapa kak? 45,000. Okey, 45,000 kali dengan 100,
Berapa? 45,000 kali 100. 4.5 juta. Siapa mampu sedekah banyak tu? Ada orang boleh sedekah tu? Mungkinlah agaknya siapa Vincent Tan agaknya boleh Kita rasa macam banyak sikitlah. Tak. Engkau sebutlah Allahu Akbar. Allahu Akbar 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada berapa lama kak 100 kali Allahu Akbar? Minit. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sama seperti engkau memerdekakan 100 orang hamba. Hamba saya dia merdeka. Orang pula. Tadi kuda. Ni orang. Orang seorang berapa kita nak merdekakan? Tengok badan lah. Kira pakai badan. Itu. Kalau anak dara sekarang seorang berapa? Itu seorang. Nak diambil anak dara tu, nak bawa balik. Berapa seorang? Dia merdeka. 10,000 mana dapat? Itu yang gemuk tu. 10,000. 10,000 tu gemuk. Lepas tu PMR aja. Kalau ijazah cantik pakai keju iPhone, berapa? 500,000 lah. Jangan main-main. Ibu-ibu, ada yang dah ada anak dara kan? Ada kan? Kalau orang Pinang berapa? Cuba cakap. Tengok dah. Mak bagi harga. Tengok mak bagi harga. Sekarang saya sekarang tiap-tiap minggu kursus kahwin. Sebab apa tiap-tiap minggu kursus kahwin? Sebab hari tu kan 3 bulan tak ada kursus kahwin kan? Jadi sekarang ni bila kursus, semua nak kursus. Ramai tiap-tiap minggu. Satu hari kadang-kadang 2-3 kali saya ceramahan. Masya Allah. Berapa hantaran sekarang? 15,000. Tanya budak-budak ni kan, berapa 15,000? Itu tak termasuk dulang lagi. Itu baru hantarannya, belum dulang. Ni kan orang Melayu kan pakai dulang-dulang kan. Dulang tu apa isi dia? Kasut apa? Kasut boleh bata tak? BATA boleh. Hantaran kasut bata boleh tak? Masuk Facebook nanti orang ambil gambar. Dah. Tak boleh. Padahal bata ni kuat tau, bagus kasut bata ni. Tapi untuk hantaran tak boleh. Nanti orang kampung kutuk. Paling tidak apa jenama kasut? Bonjo. Apa nama bonjo pula ni? Bonia lah. Bonjo apa benda? Orang betul, saya tanya budak-budak yang nak kahwin ni kan. Dia kata nak kahwin susah ke senang, dek? Susah. Okey. Kalau susah, jaga. Bila dah kahwin, jangan sikit-sikit cerai. Sebab cerai senang. Sekarang perceraian dekat Malaysia 9 minit satu perceraian. Itu belum lagi PKP. PKP ni cepat naik angin tau. Sikit cerai. Tuan-tuan yang dah ada lama ni, jagalah dia tu. Kahwinan jaga kan. Tu. Orang kena mikir-mikir benda. Tengok. Katalah seorang manusia tu 25,000 tu. Kita merdekakan. Kali 100 2.5 juta. Itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Last sekali la ilaha illallah. La ilaha illallah kata Nabi apa? La ilaha illallah tu kata Nabi, dia punya balasannya seperti dunia hingga ke langit, segala isi dia. Cuba bayangkan. Itu tak boleh kira lah. Kita tak boleh nak buat banding. Sambil duduk je. Subhanallah. Boleh buat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh kita sambungkan je. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah Akbar. Buat 100 kali. Itu ulama ajarkan. Pagi 100, petang 100. Pernah dengar tak? Tu dia ajar tu. Tapi berapa ramai orang yang buat sebelum sampainya total lockdown? Berapa ramai orang yang nak wakaf, nak wakaf, kekalkan harta dia bila dia dah mati tapi masih berjalan. Sama macam orang yang masa PKP ni kan, dia PKP, dia tak boleh gerak tapi dia punya duit masih investment dia berjalan. Sebab apa? Dia invest pada tempat yang tu kan. Sebab itu tuan-tuan, kita ni bahagian apa? Peminat zikir, peminat Al-Quran. Al-Quran pun besar, hebat Al-Quran. 1 huruf 10 pahala. Selawat, selawat lagi besar. Selawat, cerita selawat, banyak kan cerita selawat? Cerita selawat. Pernah dengar cerita selawat? Banyak kan cerita selawat? Saya pun dah cerita dulu. Hari ni saya cerita balik, ulang.
supaya sedar kita ni, we have to do something, not something like everything lah, because of the total lockdown, we have to do. Do you understand? Jangan main-main. Jangan main-main tuan-tuan. Kalau kita dah kena ikat, habis, total, habis. Tak ada apa boleh buat. Selawat, kajian selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad. Buatlah, ikutlah. Kisah orang zaman dulu kan. Ada satu orang lelaki tu, dia ni banyak utang. Utang dia 500 dinar. Ni Habib Ahmad As-Saqaf tu cerita. Dia kata apa? 500 dinar utang dia. 500 dinar. Tapi banyak orang yang diutang tu, sini sikit, sini sikit aja. Bila total 500. Dia ni pening lah. Sebab apa? Orang semua minta utang kepada dia. Jadi dia dah pening, dia pun pening. 500 dinar. 500 dinar tu banyak. 1 dinar tu boleh beli seekor kambing. Itu konsep dia. 500 banyak tu. Jadi dia sebab dah tension sangat, dia jumpa satu orang kaya. Dia kata, tuan pinjamkanlah saya 500 dinar. Saya memerlukan kewangan. Orang kaya tu, bila kamu nak bayar? Saya nak bayar, okey, saya bayar sekian hari bulan. Okey, buat perjanjian semua sekali, dah siap. Dia pun pinjam 500 dinar. Akhirnya dia bayar kepada semua orang yang dia hutangi. Jadi lega lah sikit. Tapi kerana pinjam 500 dinar, bayar pun 500 dinar, apa ada? Tak ada apa-apa. Jadi tak boleh nak buat pusingan apa semua sekali. Akhirnya sampai kepada masa nak bayar. Maka orang kaya tu pun tanya, mana kamu punya hutang, bila nak bayar? Hari ni dah sampai masa. Dia pun kata, tuan, saya minta maaf betul lah. Saya memang tidak ada kewangan langsung, nak bayar satu pun tak ada. Jangan sedinar, 10 sen pun tak ada, tuan. Kamu sudah berjanji. Saya minta maaf, tuan, saya memang betul-betul muflis ni. Tak boleh, kamu mesti bayar. Saya tak mampu, saya tak ada apa-apa. Kalau macam tu, bawa kepada hakim, bawa qadi. Penghakiman, bawa lah tuan, saya rela. Bawa pergi ke hakim, qadi, membaca. Jadi bila dah bincang, qadi pun kata apa? Awak wajib bayar ni sawal. Memang tuan, saya dah berjanji. Tapi saya tak ada apa-apa sekarang. Kalau macam tu, awak dihukum. Awak hendaklah di penjara. Saya terima hukuman tuan, saya pun tak boleh buat apa. Tapi izinkanlah saya balik dulu seketika untuk saya bagi tahu isteri saya, besok saya datang balik. Mana boleh? Kamu lari nanti macam mana? Dia pun kata, tuan, saya berjanji saya akan datang. Siapa penjamin kamu? Saya tak ada penjamin. Kalau tak ada penjamin, macam mana saya nak lepaskan? Kalau macam itu, beginilah tuan, Rasulullah yang jadi penjamin saya. Macam mana pula Rasulullah jadi penjamin kamu? Rasulullah dalam wafat? Beginilah tuan, kalau saya ni tak balik besok ke sini untuk menerima hukuman, saya rela pada hari kiamat Rasulullah tidak mengaku saya umat dia. Saya rela. Jadi hakim ni kata, nampak cakap dia ni ada apa. Maknanya dia sanggup sampai Rasulullah tolak dia pada hari kiamat. Baiklah, kalau macam tu kamu balik, besok datang pagi. Sampai rumah dia bercakap kepada isteri dia, wahai isteriku, abang ni dihukum penjara kerana tak dapat bayar hutang 500 dinar. Dia pun cerita kita. Habis kata isteri ni, macam mana pula abang boleh balik? Sepatutnya abang dah kena hukum. Abang minta tangguh, jadi abang balik. Siapa yang jamin abang? Rasulullah jamin abang. Macam mana pula Rasulullah jamin abang? Dia pun cerita. Jadi kata isteri dia, bang, dah kebetulan abang meletakkan Rasulullah sebagai penjamin kita. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan berkat Rasulullah menolong kita. Jadi dia ni suami isteri berselawatlah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Daripada suami dia tu balik sampai malam, sampai dah letih sangat, tertidur suami isteri ni. Tertidur kedua-duanya. Bila tertidur je, dalam tidur itu, setelah penat berselawat itu, suami dia bermimpi. Orang ni lah mimpi. Mimpi apa? Jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, aku mendengar selawatmu. Besok pagi engkau bangun, awal pagi engkau pergi jumpa gubernur negeri ini. Kalau kita gubernur ni apa banding zaman sekarang ni? Menteri besar, MB. Kalau kita gubernur. Jadi pergi jumpa gubernur. Engkau cakap kepada gubernur itu, aku berkirim salam kepada dia dan beritahu dia bahawa dia berselawat setiap malam Jumaat itu, kalau tak silap saya 400 ke 1000, sampai kepada aku mengetahuinya. Dan beritahu dia pada minggu lepas, dia itu rasa dia punya selawat itu, dia ragu-ragu, dah cukup ke 1000 ke belum cukup ke,
Beritahu dia bahawa sebenarnya selawat dia itu dah cukup dan telah sampai kepadaku. Sampaikan salam. Dan beritahu kepada dia bahawa aku minta dia selesaikan hutang kau. Jadi pagi itu dia terus siap, terus pergi jumpa Gubernur. Ketua ni dengan ada jaga apa sama sekali, akhirnya dapat masuk. Gubernur berkata, apa pagi dia jumpa saya? Wahai Tuan Gubernur, saya membawa berita, saya menyampaikan salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi kepada Tuan. Rasulullah menyebut nama Tuan. Oh, dia kata, oh. Dan dia berkata bahawa selawat Tuan setiap malam Jumaat itu sampai kepada dia sebanyak 1000. Dan pada minggu lepas Tuan ragu-ragu apa dah cukup ke belum cukup ke, Tuan tak confirm. Rasulullah beritahu confirm cukup. Jadi Gubernur ni dia terkejut, macam mana pula dia ni boleh tahu aku ragu-ragu dengan selawat aku kan? Bukan aku masukkan dalam Facebook. Kan ada orang dah selawat tapi tak tahulah dah 1000 ke belum. Tak ada, dia tak masukkan. Jadi dia kata, ni kalau tak betul mimpi ni mana pula dia tahu kan? Tak Rasulullah. Jadi dia pun peluk, dia kata, Masya Allah engkau membawa berita pada Rasulullah, alangkah gembiranya aku. Sebab aku ni pecinta Rasulullah. Dan Rasulullah berpesan supaya Tuan tolonglah saya. Apa masalah kamu? Saya ni berhutang 500 dinar. Masya Allah. Dia pun terus pergi ambil Baitul Mal, duit 500 dinar daripada Baitul Mal. Baitul Mal kan boleh bantu orang yang hutang kan? Itu Baitul Mal, bagi. Dan dia ambil duit dia sendiri 500 dinar. Ini duit aku sendiri, aku hadiah kepada engkau, sedekah kepada engkau. Oh, Masya Allah, terima kasih Tuan. Tu baru dia rasa. Jadi lepas daripada tu mana nak pergi? Jumpa qadi, hakim. Ni kan sampai kat sana nak bayar ni 500 dinar. Sampai kat sana dia baru nak ketuk, hakim peluk dia. Hakim peluk dia. Masya Allah, berkat engkau malam tadi aku mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mimpi Rasulullah. Dia kata saya pun mimpi Rasulullah. Rasulullah datang jumpa aku supaya menolong kau. Tuan, saya ni nak bayar ni 500 dinar ni. Tak payah, kata dia. Tak payah. Engkau ambil duit ni, aku bagi engkau 500 dinar. Sedekah. Engkau pergi bayar kepada orang kaya tu. Orang kaya tu pun menunggu. Dia pun berapa dah duit bawa tu? 1,500 dinar. Ni hutang berapa? Dia pun nak jumpa orang kaya tu. Baru nak ketuk, orang kaya tu dah tunggu peluk dia. Masya Allah, Rasulullah berjumpa aku malam tadi, aku mimpi. Masya Allah. Ini Tuan, saya nak bayar Tuan. Engkau tak payah bayar. Okey? Tak payah bayar. Ini ambil 3,000 dinar. Hadiah kepada engkau sebab engkau membawa keberkatan kepada aku sampai Rasulullah datang dalam mimpi aku. Nampak? Dia hutang berapa? 500 dinar. Dia akhirnya dapat berapa? 4,500 dinar. Kerana keberkatan selawat. Lepas banyakkan selawat. Kita bukan nak pertolongan dunia. Kalau dunia pun elok juga, tapi kita nak pertolongan akhirat. Selawatlah banyak-banyak. Sebab tu pada saya tuan-tuan, tak kisah apa saja yang tuan-tuan nak buat untuk menghadapi total lockdown. Do it yourself. Make it. Ada orang dia mungkin dia tak berapa kurang sikit dalam sedekah-sedekah ni sebab dia mungkin anak dia ke apa benda ke dia. Tak apa. Okey, semayang sunat. Saya kadang-kadang bila pergi surau masjid dan tengok ada orang ni qabliyah semayang, ba'diyah semayang. Perasan tak? Tahiyatul masjid semayang. Pernah jumpa tak orang? Allah lepas maghrib tak apa benda semayang, aku pun tak tahu dia semayang apa nama ni. Lepas maghrib kan ada macam-macam semayang, semayang apa? Semayangnya ni bagus. Tirulah dia. Nak tengok tak orang macam tu? Dia semayang sunat kan. Ada orang minat semayang sunat tau. Qabliyah subuh pahalanya seperti dunia dan seisinya. Dia tak tinggal. Sebelum zuhur dia buat 4 rakaat. Pernah dengar tak? Sebelum zuhur siapa semayang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat, ya, dia tidak akan dibakar oleh api neraka. Tu. Semayang isyak, selepas isyak 4 rakaat, itu pahalanya seperti cuplikan daripada Lailatul Qadr. Faham tak? Siapa semayang 4 rakaat, dia seperti mendapat suasana Lailatul Qadr. 4 rakaat selepas isyak. Tiap-tiap malam boleh buat. Ada orang tahajud ada apa? Okey. Saya suka tengok orang hanya semayang. Kita tiru dia. Tak dapat tiru banyak, tiru sikit. Ada orang saya tengok lepas semayang dia masih duduk lagi. Pernah tengok tak? Lepas semayang dia apa dia baca tak tahu. Dia kaki zikir, dia duduk zikir, berpusing-pusing dia punya apa? Tasbih dia.
Ada orang mungkin dia kurang macam tu, tapi pergi masjid bersihkan tandas, bersihkan apa, vacuum, bersih, semua masjid dia jaga. Itu dia punya cara dia untuk menghadapi total lockdown dia. Ada orang dia tak macam tu, dia suka jumpa fakir miskin, dia tolong orang, gelandangan dia tolong orang. Sebab menolong orang ni hebat, menolong orang ni hebat. Siapa suka tolong kesusahan orang, Allah akan tolong kesusahan dia pada hari kiamat. Satu, kita tolong orang, misalnya ada orang kan, orang Islam ini, Ji, tolong teman saya gini-gini, Ji, saya tak biasa lah. Kita temankan, 70,000 malaikat doakan kebaikan kepada kita. So, maksud total lockdown itu ialah, sebelum kita menghadapi total lockdown, kita harus melakukan sesuatu untuk buat persiapannya. Apa-apa bidang, tak kisah. Dan inilah masanya kita nak apa? Nak selesaikan masalah-masalah akhirat. Jangan asyik fikir menyelesaikan masalah dunia je. Masalah dunia ni macam-macam kita itu ini. Tapi masalah akhirat, benda yang paling penting kita nak selesaikan sekarang selepas akidah dan ibadah ialah dosa-dosa. Dosa selesaikan. Mana yang patut istighfar, istighfar. Mana yang patut selesaikan. Dengan mak ayah selesai, dengan adik-beradik selesai, dengan manusia selesai. Sebab hari kiamat kalau sampai waktu total lockdown, tiba-tiba kita perlu ini, perlu ini, tiba-tiba kita tak buat settle down di dunia. Settle down. Banyak kita ni pada hari kiamat nanti nak menghadapi dia punya apa ni. Kalau pergi LHDN ni banyak tak urusan? Banyak urusan ni, mana ni apa bendanya apa ni, mana apa ni, dia punya syarat-syarat ni, surat apa nak dibawa kan banyak kan. Sekarang nak masuk pasar raya pun susah tahu. Pernah saya masuk pasar raya tu, cik ini nak kena scan dulu. Aku punya bateri habis pula. Macam mana saya cakap bateri dah habis. Emas ada tak? Ya Allah, nak emas pula dia ni. Perak tak mau, nak emas pula. Aku kadang-kadang emas aku tu dah renyuk tau, tapi boleh lah aku cakap kan. Banyak dia punya apa? Cengkadak dia. Apa tu dia sembuhnya pula tangan kita tu kan. Itu kalau kena mancis terbakar kau tu. Jangan main-main. Masuk pasar raya pun banyak urusan. Ini nak masuk kubur, nak bangkit daripada mahsyar. Apa kita buat? Inilah. Jadi sedarlah kita, jangan main-main. Dalam dunia ni tak ada main-main. Sambil drive, berzikir, istighfar, selawat, minta ampun. Dengan orang jangan cari pasal. Hari kiamat nanti susah. Hak orang jangan disuka sangat. Suka hak orang. Tak payah, tak payah. Kalau nak suka hak kita, jangan bini orang pun disukanya. Dengan mak ayah jangan dahaka. Jangan. Siapa yang ada tak settlement dengan mak ayah, pergi settlekan. Habis dia dah meninggal, Ustaz. Dia dah meninggal, buatlah apa benda, boleh wakafkan, boleh infakkan, boleh apa nama ni, boleh korbankan. Ni korban. Korban jangan tak korban ni. Kan banyak kali dia cakap terkorban nanti. Berkorban, tak ada satu bahagian lembu. Minta maaf, bahasa kasar sikit, baik matilah. Jahat mulut aku tu. Gaji beribu-ribu, satu bahagian lembu tak boleh bagi. Astaghfirullahalazim. Apa ni? Allah beri 1 tahun macam-macam rahmat, kesihatan, ketenangan, apa semua sekali. Satu bahagian lembu tak boleh bagi. What's wrong with you? I'm not telling about you tau. You ni maksudnya apa? Everyone, including me. Do you understand? Tak sesuai. Hari kiamat dia jadi tunggangan kita pada hari kiamat. Mesti ada satu bahagian. Siapa mak ayah dia dah meninggal, infakkan dia satu bahagian lembu sekurang-kurangnya. Kan? Sebagaimana dia sayang kita dulu. Dia sayang tak kita? Mak ayah kita sayang kita tak dulu? Hantar kita masuk UiTM tahu, kita ambil accounting. Kau lupa masa dia hantar kita dekat pintu pendaftaran tu berapa ribu dia bayar dulu. Sekarang dia sudah tidak ada. Tidak mampu engkau nak beri dia satu bahagian lembu. Baik jadi lembu je lah. Marah. Siapa suruh panggil? Dah lama tak panggil? Minta maaf tuan-tuan, kita langsung tidak menghargai mak ayah. Saya baru-baru ni ada kisah saudara saya lah.
Dia ni 7 tahun yang lepas mak dia meninggal tu. Mak dia tu kanser. Kanser apa saya pun tak tahu. Mak dia tu sepupu saya. Dia tak kasih saudara semua lawat dia. Sebab kanser dia tu tak boleh orang datang. Faham tak? Dia kanser dia tu apa? Macam dia agaknya kesakitan dia tu katanya. Jadi kami tak tahu sampai dia dah meninggal pun baru kami tahu tau. Si fulan dah meninggal. Si fulan dah meninggal, mak dia tu. Jadi dia ada satu anak. Anak dia ni bolehlah kita kata derhaka lah. Masa dia hidup dia bercerita anak dia buat gini. Kita pun tak tahu apa salah kita anak dia tu buat kan. Akhirnya bila mak dia meninggal, baru-baru ni saya dapat maklumat anak dia tu sudah lockdown. Apa yang terjadi? Ketumbuhan pada otak dia, ketumbuhan tu menolak dia punya apa kat dalam kepala ni, sel dia lah, saraf dia, sehingga dia buta dan pekak. Anak 5 buta dan pekak. Oh, saya bila dengar cerita tu, saya hanya hadir sempat sampai tu dia dah meninggal, dah dikebumikan petang. Masya Allah, dalam hati saya, betul lah kata ulama, derhaka kepada ibu ayah dunia lagi Allah bagi, bukan akhirat. Tapi mudah-mudahan Allah ampunkan dia dengan kesusahan dia. Dia jadi buta dan pekak. Anak 5. Akhirnya dia meninggal. Oh, dahsyatlah tuan-tuan. Sebab tu dengan mak ayah jangan main-main ni. Jangan main-main. Mak ayah, saya pesan, walaupun kita banyak zikir, banyak selawat, banyak apa, tapi ini nanti dia sapu semua, kerap tu. Sebab tu dosa-dosa besar, jaga-jaga. Tu kan. Ni senang kata apa, dah lah PKPP kan, tak boleh kerja. Tiba-tiba kita hutang banyak pula. Nampak tak? Apa jadi? Oh, tombang kita, paralyze kita tak boleh buat apa-apa. Apa tu jaga-jaga. Dosa kena settle. Sambil tu beribadat dengan ibadat yang baik. Dan kalau kita sudah okey, rasa-rasa dosa-dosa besar macam tak berapa, dosa-dosa kecil minta ampun banyak-banyak, beribadat seperti biasa, insya-Allah Allah ampunkan dosa, bersedekah, berzikir, baca Quran, berselawat, berhubung baik dengan manusia. Banyak hubungan baik ni pun baik. Sebab apa? Di antara yang memberatkan timbangan kita pada hari kiamat sebagai simpanan yang bagus ialah akhlak yang mulia. So akhlak yang mulia, jaga akhlak yang mulia. Sesama kawan, jangan sakitkan hati orang kan, betul tak? Dekat Facebook jangan kutuk-kutuk orang. Ada ni kutuk-kutuk orang dekat Facebook. Awak seorang je lah, apa benda pula kau ni? Kan? Misalnya dia kata dia gembira dengan anak dia gimana-mana. Kena lah tu. Kenapa pula kau sakit hati? Janganlah, Jaga. Saya pesan tu, jangan benci-benci orang. Sudahlah, cukup-cukup lah, benci orang lah, menyampas. Sudahlah, makan ketam kena, macam kau seorang makan ketam. Apa benda ni? Alat buruk ni. Cover. Faham tak? Jangan benci orang, jangan hina orang, jangan pandang orang rendah, jangan rasa kita sombong sangat, jangan. Sebab akhlak yang mulia pada hari kiamat, dia timbangan dia berat. Kan? Dosa tinggalkan, settlekan. Dan kalau kita sudah berada, kita rasa okey, berusahalah membantu orang lain untuk menyiapkan diri dia dalam lockdown. Boleh faham tak? Ingatkan orang, ajak orang bersama-sama. Sebab kita ni ada nilai dakwah. Kalau suami, pastikan isteri kita bersama-sama menuju kepada total lockdown dalam keadaan kita selesa nanti hari kiamat. Kita mati dalam keadaan kita mulia, wajah kita berseri-seri. Sebab dalam Al-Quran ada cerita pasal wajah ni. Ada wajah orang hitam, buruk. Ada orang wajah berseri-seri, bercahaya-cahaya. Wujuhu lupa saya perkataan itu. Wajah hitam, ngeri, takut. Jadi kita ni kalau boleh kita berusahalah ke arah kebaikan itu. Bersedia total lockdown. Siapa penjaga dia? Sekarang kita kalau total lockdown, siapa yang jaga? Kalau kita PKPP, siapa jaga? Polis lagi, askar kan. Kalau kita total lockdown di sisi Allah, siapa yang jaga? Malaikat. Malaikat dia minta maaf. Dia tidak ada budi bicara pada dia. Dia tak ada budi bicara. Dia memang jenis makhluk yang mengikuti SOP. Tahu SOP? Ada. Standard Operation Procedure. Dia akan follow.
minta maaf. Kan? Sebab itulah kita ni jangan main-main. Hari kiamat ni tak settle kat dunia, Allah bagi semua cukup. Sebagai penutup saya cakap itulah sebabnya Allah ciptakan syurga dan neraka. Hari ni kalau ada orang tolong orang, dia tolong 1000 orang dia tolongkan. Macam mana kita nak balas dia tu? Macam mana nak balas dia? Kita boleh balas berapa? 1, 2. Boleh ke balas 1000? Tapi hari akhirat boleh. Sebab Allah masukkan syurga. Boleh faham tak? Syurga dia dapat lama pun. Allah boleh balas. Semuanya cukup. Sebab hidup lama panjang. Begitu juga Allah ciptakan neraka. Apa sebab Allah ciptakan neraka? Supaya boleh balas. Macam satu orang lah, dia bunuh 100 orang. Dia tembak 100 orang mati. Kita boleh hukum dia berapa? Berapa kita boleh hukum dia? Katalah dah masuk mahkamah, kamu akan dihukum bunuh. Berapa kali kita boleh bunuh dia? Boleh bunuh dia 100 kali? Tak boleh. Betul tak? Itu gunanya neraka. Faham tak? Keadilan Allah. Dikatakan bahawa Hitler, Adolf Hitler, dia bunuh 6 juta orang Yahudi. Dia bakar 6 juta. Macam mana nak balas dia? Kita boleh bunuh dia berapa kali? Tapi dalam neraka, pernah dengar tak ayat yang Allah Ta'ala kata apa? Allah akan bakar dia. Hancur kulit dia semua, daging-daging hancur. Allah akan ganti kulit baru, daging baru, dia bakar lagi. Boleh Allah bakar 6 juta kali tak? Boleh. Itu berhati-hati. Sebab itu balasan dari syurga kenapa banyak sangat? Sebab amal kau banyak, Allah akan balas, cukup. Di neraka kenapa dia sentiasa? Sebab jahat dia tu. Di dunia kita takkan boleh dapat keadilan yang sebenar. Tapi akhirat kita akan dapat keadilan. Ibu-ibu besarkan anak, kan? Anak boleh balas ke semua? Anak tak boleh balas. Tapi siapa yang akan balas? Allah. Ni ayah ni jaga anak. Berapa anak? 8 8. Oh, besar anak 8. Jadi kalau siapa boleh beranak-beranaklah lagi. Kalau boleh beranak. Biar ramai, seorang 8, 10 elok. Ni 2, 3 ni mana cukup. Sebab nanti mengundi kalah lah bro. Apa benda. Kita kena ramai ni, sikit jangan main-main. Faham saya cakap tak ni? Tuan-tuan ni cepat faham. Jadi terima kasih banyak-banyak. Salah silap saya mohon maaf lah. Jumpa dan jumpa lagi tu. Kalau tak jumpa, kita jumpa dalam Facebook je. Pernah jumpa saya dalam Facebook tak? Like lah jangan tak like. Berkorban di mana tahun ni? Di kampung? Di mana? Berkorban. Jangan tak korban. Satu bahagian pun jadilah untuk Allah Ta'ala. Ni aku boleh buat ya Rasulullah. Ya Allah. Tu kan? Ikut. Tu. Kalau tak mampu tak apa. Satu bahagian lembu untuk sekeluarga. Tapi nama kena letak satu lah. Ya Allah, pahalanya untuk aku dan keluarga. Betul boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang beriman, bertakwa, beramal saleh, menyediakan diri kami pada hari kiamat. Dan Kau rahmati kasih kami ya Allah. Jauhkan kami daripada bala, bencana, kesusahan, penyakit, gangguan. Ampunkan dosa-dosa kami, ayah bunda kami, keluarga kami, muslimin muslimat. Ya Allah, Engkau lah Tuhan tempat kami berharap. Jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa mengingati kematian dan bersedia dengannya dan dimuliakan pada hari kiamat dengan wajah berseri-seri dengan kasih sayang. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian, wassalamu alaikum warahmatullahi